Contoh kisah Nabi Ayub. Tengok Nabi Ayub. Macam mana Nabi Ayub? Nabi Ayub kalau tahu penyakit kulit kat Nabi Ayub tu. Dikatakan, digambarkan yang elok pada Nabi Ayub tu dua je. Seluruh tubuh dia ni semua kena penyakit kulit. Ulek menanah-nanah ni, ulek makan, ulek. Ulek tak ulek? Ulat. Ngado lah tak faham kan. Dia makan nanah-nanah ni semua, bau busuk anak mayang. Kan? Sampai kan orang tak boleh rapat, tak boleh duduk dengan dia. Digambarkan hanya dua saja anggota tubuh Nabi Ayub yang elok. Apakah dia? Hanya hati dan bibir je. Dan lisan dia. Hati dan lisan dia je yang elok. Yang lain habis. Pernah satu ketika jatuh ulek tu ke lantai tu. Tak ada dipijak, ambil kau ulek. Padan muka kau. Tak. Dia ambil beli ulek tu lah. Tak balik. Takut ulek tu tak boleh makan. Bayangkan tu. Sabar tak sabar? Sabar tuan-tuan. Nabi Ayub diuji macam-macam. Pertama diuji dengan harta. Iblis minta izin. Ya Allah, boleh tak aku nak uji ni? Kau kata Ayub ni kekasih kau hebat benar dia. Bagi aku uji dia. Go ahead. Kata. Please proceed. Kata. Teruskan. Di ujian pertama, harta dia habis. Nabi Ayub ni keturunan kaya. Dia ada ladang-ladang. Binatang ternakan yang banyak. Duit dia melempah ruah. Tapi Allah Ta'ala uji, bersetuju dengan ujian iblis ni tadi. Licin satu pun tak tinggal. Tidak tersisa hartanya. Dia bersyukur. Relax ada. Ujian pertama. Ujian kedua. Zuriat keturunan Nabi Ayub. Ketika anak-anaknya pergi ke rumah saudaranya. Diruntuhkan rumah itu. Mati semua anak-anak dia. Nabi Ayub kata, Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak aku ni menjadi anak syurga katanya. Gagal lagi iblis. Kemudian tu ujian penyakit ni yang paling teruk sekali. Tapi isteri dia kata apa? Wahai suamiku Ayub, apalah salahnya jika kau mohon kepada Allah agar sembuhkan penyakit kau ni. Tentu Allah akan sembuhkan kau. Apa jawab Nabi Ayub? Apa sangatlah sakit aku yang beberapa tahun, nak berbanding berpuluh tahun dulu aku sihat, takkan aku nak komplain. Macam tu cakap dia. Kita domam pun tak teraya. Kan? Haduh, hazab domam. Haduh, hai kan. Habis semua nak dibaling. Kan? Doreh lah, nak mati mana dah ni, abad air dah. Dia nak minta air dengan bini macam tu. Tapi Nabi Ayub tak, dia tak mohon. Dan sampai ketika dia terdengar bisikan fitnah yang nak disebarkan oleh iblis. Dia kata, tak apalah dosanya Ayub tu sampaikan dia kena penyakit macam tu. Yang itu Nabi Ayub tak tahan. Bila orang nak fitnah tu. Jadi masa itulah Nabi Ayub bersujud. Aku bersumpah demi Allah, aku takkan bangkit selagi mana kau tak sembuhkan aku. Ya Allah, aku serah kepadamu, ya Allah. Dia berserah diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Hontakkan kaki kau ke bumi tu, kau hontak ke tanah, terpancur air. Maka kau ambil sebahagian untuk buat minum, ambil sebahagian untuk buat mandi. Elok Nabi Ayub. Bukan saja elok, dikurniakan isteri, dikurniakan anak-anak seramai 32 orang ke 35 orang. Macam itulah ramai anak. Bayangkan tu. Tuan-tuan jangan ambil banding. Anak kita 3 sikit benar. Kena cari lagi 29. Kan? Bukan macam tu. Maksud dia nak bagi tahu Allah gantikan untuk Nabi Ayub. Tapi hontak kaki itu kenapa? Hontak kaki nak gambarkan kat kita. Nabi Ayub nak sembuh pun bukan, tunggu je. Dia usaha hentak kaki itu keluar air. Itu nak beritahu. Jadi usaha kita apa? Usaha kita adalah, salah satunya adalah kita ambil vaksin. Anti vaksin tentu marah bila saya cakap macam ni. Kau nak cakap apa, kau cakaplah. Kan? Ada orang mesej saya, Ustaz tak takut ke jadi tikus makmal? Pertama, dan bukan tikus buta pertama. Yang kedua, saya ni tak ada ilmu. Saya ni kurang ilmu. Jadi ilmu siapa lagi kita nak rujuk pada mereka yang tahu. Fasalu ahlu zikri fa in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanya orang tahu. Siapa dia? Mufti-mufti yang majlis fatwa, penjual fatwa tu. Jatuh kuasa fatwa kebangsaan. Dia dah putuskan hukum ambil vaksin. Harus dan wajib. Siapa pula kita yang tak pandai ni nak mempertikaikan. Kalau salah, orang tanggung. Saya tadah lah. Ambil booster. Ambil. Ustaz dengar Pfizer kena ambil sampai 5. 10 pandai ambil. Apa masalah? Harahan lah. Betul tak?
Tapi ustaz kan, ada orang tu ambil langsung mati. Ya dah. Nak ambil macam mana? Dah sampai masuk. Kan? Dah sampai masuk mati, tetap mati. Siapa cakap ambil vaksin jadi kebal? Apa cakap? Kan? Macam orang naik kereta lah. Kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Kereta dia kancil 660. Satu airbag pun tak ada. Dah macam-kali macam-macam buat, dah macam-macam dia ubah modified kereta tu. Kereta yang dia pula ada 6 airbag. Saya nak tanya, kereta yang ada 6 airbag tu, mungkin secara perkiraan dia lebih selamat daripada kereta kancil 660. Betul tak? Tapi kalau dia accident, saya nak tanya, dia boleh accident ke tak? Boleh juga accident. Tapi dia kurang persediaan dia ada 6 airbag. Tapi kalau yang ditujah itu lori trailer 18 tayar, kan macam mana kan? Pun belum tentu. Itu pun bergantung. Izin Allah kalau dia masih hidup, dia hidup. Ingat tak lori besar yang lungah kereta light tu? Berapa kereta dia lungah tu? Dung. Keluar Cina tu ketang pintu tu. Tuan-tuan. Hidup ni. Nak baik macam mana kan? Itu sebab saya kata, itu ikhtiar kita. Vaksin ni antigen untuk menambah imuniti daya tahan melawan penyakit. Itu saja. Saya bukan doktor. Tapi saya bergantung pada orang yang pandai-pandai itu tanya. Apa sebab majlis fatwa tu kata harus sebab tak ada unsur haram dalamnya. Wajib kenapa? Untuk maslahah. Kan? Nak jaga orang ramai. Ambil kita rasa selesa sikit mudah-mudahan kita tak menyebarkan penyakit pada orang lain. Itulah. Kan? Tapi yang anti vaksin tu dia nak balun, dia balun kat tuan-tuan. Menentaklah dia. Itulah. Kemudian apa lagi tanda akhir zaman? Berlempahnya harta hingga tidak ada yang menerima sedekah. Tak ada. Semua orang kaya dah sonang dah. Itu belum sampai lagi dah. Kemudian munculnya beragam fitnah. Fitnah ni dimaksudkan sebagai cubaan atau ujian. Kan? Akan datang disebutkan bagaimana dalam satu hadis, sungguh menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah bagaikan bahagian malam yang gelap gelita. Seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, di petang harinya menjadi kafir. Ada yang petang harinya dalam keadaan beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang berjalan saat itu lebih baik daripada orang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian. Putuskanlah tali-tali busur kalian. Dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, Habil. Hadis Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim. Macam-macam bono-bono polik akan jadi. Macam-macam ujian datang. Hari ni ujian yang polik-polik ni, ya Allah, tak heran. Baru-baru ni kita tengok, tak polik ke? Seorang mak kena panggal dengan anak. Punca dek dadah. Dan hari ni keluar pula statistik, yang mengisap dadah ni, yang menagih dadah ni, bukannya orang yang tak bersekolah. Ya. Orang ada jawatan-jawatan tinggi pun isap dadah. Ada ramai. Jurutera ada, lawyer ada, hakim ada, semua ada. Nak beritahu. Kena nak cakap. Kena gambar ni. Benda-benda polik banyak kan. Ya, dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Orang senapang je lah kan. Yang faham, tak faham sila minta terjemahan daripada rakan yang faham. Kan? Dah elok-elok senapang sibuk dah nak jadi perempuan. Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai itu pula sibuk dah jadi perempuan. Tak pening kepala. Elok-elok kat KLIA pakai jubah sampai ke depan Kaabah pakai telokong. Tak pening. Saya ambil gambar dia berdoa macam ni. Dan dia siap cabar lagi dia kata apa? Tak ada apa-apa jadi pun. Apa nak cakap ni? Pening tak pening? Pening, cabar Allah Ta'ala gitu. Orang main-mainkan kalimah Allah. Jangan cakap kan. Banyak. Terlalu banyak. Kan? Banyaknya Nabi palsu pun ada. Semua mengaku Nabi. Nabi kaum Melayu kan? Ada. Tersebarnya stabiliti keamanan. Masa tu Nabi kata tanda akhir zaman yang lainnya adalah rasa aman dalam diri manusia dan keamanan yang terjamin di setiap negara. Kalau semua negara tu aman, tak ada pergaduhan tu, mana tu tanda-tanda dah nak kiamat. Tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang pengendara kenderaan berjalan di antara Iraq dan Mekah tidak merasa takut kecuali takut tersesat jalan. Hadis riwayat Ahmad. Hanya takut sesat jalan ni. Dia tak takut mana lain lagi dah. Takut kena tembak ke, takut berperang, tak ada lagi dah. Tu belum sampai lagi. Dan begitu juga peperangan dengan bangsa Turki, peperangan dengan bangsa Ajam. Hilangnya amanah. Tu coba. Hilangnya amanah.
Kan? Tengoklah dalam dunia hari ini. Yang hilang amanah tu dekat tempat yang tidak sepatutnya hilang amanah. Bayangkan. Contoh, pondok tahfiz contoh. Situ banyak berlaku contoh. Penyelewengan dana masjid. Ada berlaku. Kan? Banyak berlaku tempat-tempat. Kutip duit nak bina pondok madrasah. Tapi satu batang tiang pun tak naik bagus sudah. Ada banyak berlaku. Budak-budak dipergunakan untuk kutip sumbangan. Banyak berlaku. Tapi kita tak salah sangka-sangka pula. Memang Allah uji kita tu. Kita pergi cucuk duit kat bank Islam. Sok cucuk. Tadi tak ada budak tu. Keluar tonggak dah. Macam mana dia tu. Masa bila dia sampai. Itu ujian. Nak bagi. Tak nak bagi jalan. Tanya banyak. Kau pernah mana? Surat ada. Kau sekolah tak sekolah ni? Kau nak jadi kau ni? Mau surat. Ni betul tak betul surat ni? Tanya setengah jam. 1 sen pun tak bagi. Kurang jam tu. Kan? Nak bagi-bagilah. Nah adik, dia ni ambil ni RM10, RM5 masuk dalam tabung, RM5 kau pergi minum. Dah tak upah orang kau ni. Contoh. Bagi contoh. Ya. Kita bagi tu, niat dah sampai dah ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Kan? Banyak nak tanya kan, payah juga. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka baginda SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada selain pada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Dikatakan urusan umum diberikan pada orang yang bodoh. Ayat itu. Itu tanda kiamat. Urusan umum, urusan yang jaga hal ehwal orang ramai, bagi ke orang yang tak ada ilmu. Kan? Contohlah. Bagi orang, dia bidangnya bidang lain, bagi dia jaga kesihatan. Tak poning kepala. Contoh, tak poning lah kepala. Kan? Macam saya lah, kalau tak tiba-tiba ganti doktor, tak poning kepala. Ni bagi ubat apa ni? Bagi lo ubat gagat. Panadol dia bagi. Banyak Panadol. Bukan semua ubat boleh bagi tu. Kan? Macam saya malam ni kan. Saya nak 2-3 hari dah ni sakit dengan gasnya. Nak ngunyah tak boleh. Boleh kunyah, sakit sikit lah. Kan? Tu kan berdoa-doa fikir, lauk apa malam ni? Tentu. Kau payah nak kunyah. Gebok ni jarang tak kambing. Macam tu lah. Ya, kan? Tak tahulah. Ya tidak tahulah. Dah lama tak datang. Takat mihun tak payah lah kan. Tentulah. Ya. Tak adalah gurau. Saya okey. Saya okey saja. Gurau. Lama tak datang. Kan? Tapi belah sana baru tambah. Belah sana memang ada ke dulu? Dah ada lah. Tak ada kan? Baru tambah kan? Cantik, ramai, penuh. Alhamdulillah. Daripada dulu mana dapat tengah ceramah penuh sampai keluar ni? Dapat. Semenjak penyarakan ni dapat. Contohlah. Kan? Allahu Akbar. Datang. Kita kena tahu. Masjid ni tempat kita berlindung. Datang masjid. Kan? Sebab apa? Kena ingat masjid ni lah hati masyarakat. Saya sebut awal tu ni. Masjid ni hati masyarakat Gebok ni. Selagi ada masjid ni, orang memakmurkan masjid ni, selagi itulah hidup orang Gebok ni selamat dunia akhirat mudah-mudahan. Imam doa tadi, muslimin wa muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Doa untuk semua. Yang tak datang masjid pun dapat ni. Iya, semua dapat. Mana ke imam doa? Ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja. Yang lain tepi mampu hilang. Mana ada? Doa untuk semua. Doa untuk semua, kesejahteraan semua. Jadi jangan belagak orang tak datang masjid. Aku tak pergi masjid, aku okey ke? Sama doa orang sini. Mungkin. Kan? Macam tu je. Tu sebab kalau ada orang muka tak pernah nampak kan, kita sini dah. Kau tiba-tiba datang ni pahal. Jangan macam tu. Kan? Dia kena kawan tu orang mantinnya, tapi tak pernah datang masjidnya. Contoh kan? Kau pahal tiba-tiba datang. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Raikan dia datang. Seronok tengok sahabat-sahabat datang. Ya. Lain kali datang lagi tau. Macam tu lah. Baru betul kan? Saya semalam puas nak memaham. Saya tengah ceramah tu dengan Ustaz Irhas telefon saya. Wah, Ustaz Irhas telefon yang pahal ni. Malam balik dah terlelap pula, terlupa. Malam ni jumpa baru tinggal. Patut telefon dengan anak kompom jadi datang tak kan? Ustaz Irhas ni guru saya ni. Main. Cuma tak habis belajar ni. Kena sambung ni. Kan? Ya. Jadi itu dia.
Jadi diberikan urusan pada orang yang tak pandai, kan? Jadi kita tu penting tu. Pernah tengok balik. Kan?